Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري وهي Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jazak kepada sahabat-sahabat yang join kuliah kita pada malam ni, termasuk sahabat saya, saudara Syamsul Baq, sebab tolong confirmkan audio, video clear, cantik. Alhamdulillah. Kita tak mau berulang balik, saya bercakap seorang-seorang kan 10 minit, 20 minit. Alhamdulillah, ada respon daripada sahabat-sahabat kita, saudara Syamsul Baq, sebab bagi tahu audio dan video clear. Dan pada malam ni, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, saya akan berbicara berkenaan dengan keistimewaan hari Jumaat. Sebab hari ini hari Khamis dan kita pun telah selesai sembahyang maghrib, maka kita sudah secara rasminya kita dah masuk hari Jumaat, ataupun lebih tepatnya malam Jumaat. Kita dah masuk malam Jumaat, kita dah masuk hari Jumaat, esok hari Jumaat, tapi malam ni sudah dikira sebagai hari Jumaat. Maka kita ingin melihat apa dia keistimewaan hari Jumaat dan apa yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan. Jadi mudah-mudahan apabila kita melihat bagaimana para ulama menceritakan kepada kita kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang ada pada hari Jumaat, maka kita berlumba-lumba bermula pada malam ini sehingga hari esok kita buat apa yang kita mampu buat. Sama ada kita nak melipat gandakan amal ibadah, kita nak selawat, kita nak zikir, kita nak doa, kita nak mandi, kita nak pakai cantik-cantik dan sebagainya. Sebab mudah-mudahan bila kita melakukan perkara-perkara seperti ini, maka kita akan memperolehi segala kelebihan yang telah ditetapkan oleh agama, termasuk mengikuti amal-amal soleh yang dilakukan oleh para salafus soleh, oleh para ulama zaman dahulu hinggalah kini, di dalam merebut segala pahala yang dijanjikan kepada kita pada hari Jumaat secara khususnya, dan juga pada hari-hari yang lain. Baik, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, kita mulakan dengan apa yang disebut secara kasarnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia ada satu kitab tu, tajuk kitab tu adalah Kitabul Fadail. Kitabul Fadail.
bab fadli yaumil jum'ah wa wujubiha wal irtisali laha wat tibi wat tabkiri ilaiha wad du'ai yaumal jum'ah was salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fihi bayanu sa'atil ijabah wastihbabu ikthari zikrillahi ta'ala ba'dal jum'ah, iaitu bab pada menceritakan keutamaan hari Jumaat, kewajipan sembahyang Jumaat. Tapi sekarang ni kita PKP, hanya sebilangan kecil sahaja yang mampu untuk menyertai solat Jumaat. Tak apalah yang tu. Kemudiannya mandi untuk solat Jumaat, kan, memakai wangi-wangian, datang awal untuk solat Jumaat, berdoa pada hari Jumaat, waktu yang macam mana untuk kita pilih doa pada hari Jumaat, dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, dan juga penjelasan, explanation tentang waktu mustajabnya doa, waktu dimakbulkan doa pada hari Jumaat, dan juga sunnah untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita selesai menunaikan solat Jumaat. Jadi itu antara perkara yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Salihin. Baik. Kita tengok yang pertamanya ialah dalam surah Al-Jumu'ah, ya, ayat yang ke-10. Firman Allah taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini dihuraikan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, yang mengatakan bahawa ketika mana azan Jumaat dilaungkan, maka dilarang berjual beli, kan? Dan pada waktu itu diperintahkan untuk berkumpul bagi melaksanakan sembahyang Jumaat. Maka selepas selesai sembahyang Jumaat, dibolehkan untuk bertebaran di atas muka bumi untuk mencari kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebelum PKP ni ataupun sewaktu kita dibolehkan untuk menunaikan solat Jumaat, perbuatan sebahagian daripada kita yang duduk minum kopi, minum air, makan dan sebagainya, membuat transaction jual beli, maka itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Manakala Araq bin Malik radhiyallahu anhu, kan, dia kata apabila selesai sembahyang Jumaat, dia berhenti, kan, pada pintu masjid, lalu dia berdoa, Allahumma inni ajabtu da'watak wa sallaitu faridatak wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Dia berdoa masa lepas dia sembahyang Jumaat, hari Jumaat ni, dia lepas dia sembahyang Jumaat, sebelum dia keluar masjid tu, dia berhenti dekat pintu masjid, dia doa dulu. Dan dia doa. Ini contoh, kan, amalan-amalan. Ini sebagaimana riwayat Ibnu Abi Hatim. Apa doa dia? Dalam bahasa Melayunya, doanya dia kata, Ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu. Aku telah melaksanakan solat wajib untukmu. Dan aku telah menyebar ke muka bumi sebagaimana perintah daripadamu. Maka berikanlah kepada aku rezeki daripada kurniaanmu. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, ini contoh. Dan ini contoh bagaimana doa para salafus salih, orang-orang dahulu yang salih, mereka berdoa. Kan, itu juga adalah doa yang juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, dan Nabi ajarkan kepada kita setiap hari lepas kita menunaikan solat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang tu setiap hari, kan, lepas kita sembahyang subuh, kita minta rezeki, kan, kita minta 3 benda yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ilmu yang bermanfaat, yang keduanya rezeki tayyibah, kan, rezeki yang baik,
dan yang ketiganya adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sentiasa minta doa. Kan pagi-pagi lepas sembahyang subuh doa, itu 3 benda antara yang menjadi sunnah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan rezeki pada setiap hari, maka kita kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dan itu yang setiap harinya. Yang kita baca tadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, doa oleh Arq bin Malik radhiyallahu anhu, dia lepas dia sembahyang Jumaat, dia berhenti dekat pintu masjid dan dia minta doa kepada Allah taala. Dia kata dia telah memenuhi panggilan Allah dan dia telah sembahyang Jumaat sebagaimana yang difardukan ke atasnya, dan dia kata aku pun telah tersebar, menyebarkan ke seluruh muka bumi sebagaimana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah Ta'ala fardukan itu dia buat, dia laksanakan. Cuma dia minta dengan Allah Ta'ala, dia kata bagilah aku rezeki, kan. Tambah pula sekarang ni macam-macam halangan kita, kan. Rezeki yang terbatas, yang terbantut, yang terhalang. Banyak projek kita yang terbengkalai, yang tertangguh dan lain-lain, menyebabkan collection duit tak sebagaimana dulu. Ada yang kena unpaid leave dan sebagainya. Maka kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Hari Jumaat ni, hari ni malam Jumaat, esok hari Jumaat, mintalah dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kita rezeki, kan. Farzuqni min fadlik, kan. Walaupun kita tak boleh nak sembahyang Jumaat, tapi contohnya carilah waktu-waktu yang mustajab doa, kita minta dengan Allah, farzuqni min fadlik, berikanlah aku rezeki dari kurniaanmu. Tak pandai bahasa Arab pun tak apa, minta dalam bahasa yang kita mampulah, bahasa Melayu ke, English ke, kalau kita English speakers, kan. Kalau kita cakap Tamil ke apa ke, kita minta dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh bahasa Arab, kita minta dalam bahasa ibunda kita, minta rezeki daripada Allah Ta'ala, daripada kurniaan Allah Ta'ala. Wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik. Kemudian berkata tokoh ulama tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dia kata bahawa maksud dia kalau lepas sembahyang Jumaat cari rezeki, kan, cari rezeki, berniaga dan sebagainya. Tambah sekarang ni ramai yang berniaga online, kan, buat iklan dalam grup WhatsApp, cari rezeki, jangan malu. Tadi pun saya tengok di atas jalan dah makin ramai orang tempatan yang mulai berniaga di traffic lights, kan. Mereka berusaha untuk mencari rezeki walaupun tengah panas macam tu, susahnya hidup, tapi kita tolonglah setakat mana yang boleh. Apa yang mereka jual, yang kita rasa boleh kita beli, kan, kita tolong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga akan tolong kita, insya-Allah. Baik, kenapa, kan? Kenapa? Sebab hari Jumaat ini adalah hari yang memang disuruh kepada kita untuk kita cari rezeki, kan, cari rezeki. Kemudian selepas itu kita diingatkan bahawa aktiviti perniagaan itu seringkali menyebabkan seseorang itu lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita diingatkan supaya hari Jumaat ni kena ingat, cari rezeki, pada masa yang sama jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirlah dalam keadaan yang macam mana sekalipun. Baik, selain daripada itu, ada juga orang tanya, kan, hari Jumaat ni yang kita tahu ada amalan-amalan yang tertentu. Contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia dia menyebut secara khusus, contohnya memperbanyakkan amalan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita start malam ni dan juga hari esok, hari Jumaat, malam ni malam Jumaat, esok hari Jumaat, banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cantik dah. Nak sambung lagi, salawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai habis, kan. Itu contoh. Kalau kita sebelum ni kita tak ambil indah pun pasal selawat pada hari Jumaat, bermula hari ni, bermula malam ni, banyakkan sikit. Contohnya 10 kali ke, kan, 5 kali ke, kalau mampu lebih pada tu 100 kali ke, ada orang buat sampai 1000 kali. Kita buatlah ikut kemampuan kita. Yang penting berdasarkan keadaan kita banyak,
kan, kita memperbanyakkan berdasarkan keadaan kita, ikut kemampuan masing-masing lah, 5 ke 10 ke 20 ke 30 ke 100 dan sebagainya kan. Yang penting kita perbanyakkan daripada kebiasaan. Jadi hari Jumaat kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga orang tanya lepas tu, selain daripada baca suratul Kahfi, yang tu kita dah hurai dalam kuliah kita yang lalu tentang membaca, dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Baik, ada juga orang tanya, ada atau tidak amalan seperti bersedekah pada hari Jumaat? Ini pun ada juga soalan yang orang tanya kan. Sebenarnya kalau setakat yang saya dapat meneliti nas yang ada dalam Al-Quran dan juga nas yang ada dalam hadis-hadis Nabi, serta fatwa-fatwa para ulama, termasuk institusi fatwa yang ada dalam dunia, belum ada lagi dalil yang khusus, dalil yang spesifik yang menyatakan ada sedekah yang khusus pada hari Jumaat. Sebenarnya tak ada dalil yang khusus yang disebut dalam Al-Quran ataupun yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada soalan yang ditanya kepada Nabi tentang apakah bentuk sedekah yang paling baik kan. Kalau kita ni nak sedekah kan, kita nak sedekah, tapi kita nak tahu dalam banyak-banyak kategori sedekah apa yang paling baik. Sedekah hari Jumaat ke, sedekah pada waktu subuh ke, sedekah kepada ahli keluarga yang terdekat ke, sedekah yang dalam keadaan yang macam mana, yang dipanggil sebagai the best sedekah kan, sedekah yang terbaik. Maka antara jawapan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sedekah yang paling baik itu Nabi mengaitkannya dengan keadaan orang yang bersedekah. Dengan keadaan orang yang bersedekah. Contohnya ialah dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ada satu orang ni, satu individu ni, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah," dia tanya dekat Nabi, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Kan, sedekah apa yang paling utama? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul 'aish wa takhshal faqr." Nabi jawab, hadis ni dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan Nasa'i, dan di hadis ini disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Baik, apa jawab Nabi bila ada orang tanya dekat Nabi sedekah apa yang paling afdal? Nabi jawab dalam hadis tadi, maksudnya ialah sedekah yang paling afdal itu ialah sedekah yang engkau bagi ketika engkau masih lagi muda. Itu nombor satu Nabi sebut kan, sedekah yang engkau bagi masa engkau masih muda. Siapa yang banyak bersedekah, dia masih lagi muda remaja, dia masih lagi muda, dia banyak sedekah, itu antara termasuk sedekah yang terbaik kan, yang terbaik. Maka kita kata, alamak, kita dah terlepas kan, kita dah umur 50, 60, 70 kan, 80, kita dah tua dah kan, rambut dah beruban, janggut pun dah putih, muka pun dah berkedut apa semua ni kan, dah pencen, kita dah pensioner kan, kita dah terlepas waktu tu. Tak apa, itu tak jadi masalah. Pasal apa? Sebab kalau kita nak ambil juga yang muda ni, kita train kan, kita latih anak-anak kita pula. Sebab apa? Sebab pahala, dengan sebab kita bimbing anak kita ni supaya bersedekah, memperbanyakkan sedekah pada waktu muda. Yang Nabi sebut sedekah yang paling baik itu ialah sedekah pada waktu muda. Maka pahala sedekah pada waktu muda yang kita ajarkan, yang kita train anak kita, itu kita akan dapat kan. Sebab sebelum ni kita dah belajar hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah kan. Yang ingat tak yang hadis yang kita belajar tu sewaktu kita belajar matan arba'in,
Imam Nawawi kan, siapa yang memulakan, yang mengasaskan, dia yang memberi contoh sehingga orang ikut follow dia, sunnah yang baik kan, maka dia dapat pahala sebab dia ajarkan itu satu. Kemudian segala pahala-pahala yang orang follow dia, orang ikut dia tu pun dia akan dapat. Jadi sebab tu bila kita dah tua, tak apalah, kita dah terlepas waktu muda kita dah 60, 70, kita dah terlepas, tak apa. Kita train, kan, kita ajar anak kita ke, cucu kita ke, ataupun anak jiran ke, contohnya kita jumpa jiran kita, anak jiran ke, ataupun siapa-siapa yang kita tengok budak kecil ke apa ke, kita didik dia, kita bagi duit kat kita, kita bagi duit kita dekat dia, ambil adik ni, adik ambil duit ni, pakcik bagi, uncle bagi, ataupun atuk bagi, tok wan bagi, pergi bubuh dan tabung. Banyakkan sedekah. Jadi kita didik orang-orang muda ni ataupun anak-anak kecil ni supaya bersedekah. Itu sebagai contoh, kan. Kita latih anak kita latih cucu kita. Jadi mudah-mudahan bila kita mengajar golongan remaja, anak-anak muda ni supaya bersedekah, maka walaupun kita dah tua, kita masih lagi dapat pahala yang paling bagus, iaitu bersedekah pada waktu muda. Lepas tu, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut sedekah yang paling bagus ialah ketika kamu kedekut harta. Kan, ketika kita ni kita kata susah nak bagilah, kita susah nak bagi. Masa kita susah nak bagi, itulah kita bagi. Kan, masa kita susah nak bagi, itulah kita bagi. Maka itu antara sedekah yang paling utama. Kan, benda hak kita sayang sungguh, kita rasa aku perlu duit ni, tetapi kita bagi juga sedekah, kan, maka itu antara contoh sedekah yang paling utama, kan. Itu yang kedua, kan. Yang ketiga, yang kata sedekah yang paling utama itu ialah apabila dalam fikiran kita ni dan kepala kita ni, kita duk berangan nak hidup mewah. Kita duk berangan nak hidup mewah, kita tengok duit kita banyak mana dalam akaun bank, duk berangan lah. Tengok kawan kita pakai kereta mewah, kan. Tadi pun dalam Facebook saya tengok kawan saya, my senior dekat sekolah dulu, duk jual kereta mewah ni macam-macam lah, Mercedes S-Class lah, apa semua, kan. Kita pun duk berangan lah, kalau aku dapat beli kereta macam tu. Ataupun kita tengok ada kawan kita pergi makan durian naik helikopter, kan. Kita pun tak pernah terbayang ada orang makan durian dengan naik helikopter. Kita pun beranganlah, aku pun nak kaya macam tu. Ataupun kita tengok ada orang naik helikopter pergi makan dekat Perlis tu, anjung keli, kan, anjung keli, naik helikopter semata-mata nak pergi makan anjung keli, nak pergi makan itu, makan ini, kan. Betapa kayanya mereka, dan kita berangan-rangan. Masa kita duduk berangan itulah kita sedekah, kan. Masa kita duk berangan nak kaya macam itulah, masa kita berangan nak ada rumah yang ada swimming pool macam itulah, masa kita berangan nak jadi CEO, nak ada pangkat tinggi macam itulah, masa duk berangan hidup mewah ni, masa itulah kita sedekah. Maka itu antara sedekah yang paling afdal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang ketiga, kan. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi kata sedekah yang paling afdal ialah ketika mana kita takut kepada kemiskinan, bankrupt. Kita takut bankrupt, aku sedekah ni habislah harta aku. Dalam keadaan kita takut kita muflis, dalam keadaan kita takut jatuh bankrupt, masa itulah kita sedekah. Maka itu antara sedekah yang paling afdal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia hambat, dia lawan perasaan dia tadi. Dengan sebab dia lawan perasaan dia tadi, maka pahalanya itu dilipat gandakan, sehinggakan pahala sedekahnya itu menjadi antara pahala yang terbaik bagi amalan sedekah dia. Jadi itu antara jawapan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud apabila ditanya kepada Nabi tentang sedekah yang paling baik. Jadi kalau ikut Al-Quran dan juga hadis, tak ada kaitan antara sedekah dengan hari Jumaat. Cuma memperbanyakkan sedekah pada hari Jumaat ini, malam Jumaat ke siang hari Jumaat ke, macam malam ni ataupun hari esok hari Jumaat,
ia adalah antara amalan-amalan di kalangan salafus soleh. Memperbanyakkan sedekah, membiasakan sedekah, kan, menggalakkan sedekah pada hari Jumaat, ia adalah amalan salafus soleh. Walaupun dia tak ada dalam Al-Quran secara spesifik sedekah hari Jumaat, walaupun tak ada dalam hadis-hadis Nabi pasal sedekah pada hari Jumaat, tetapi sedekah hari Jumaat ini adalah amalan di kalangan salafus salih. Maka kalau kita nak melakukan amalan, kita tertanya-tanya apa dia lagi amalan pada hari Jumaat yang boleh kita lakukan, dan kita nak bagi sama amalan kita ni adalah amalan yang setaraf dengan salafus salih. Kita nak bagi sama amalan kita ni adalah amalan salafus salih, maka jawapannya ialah bersedekah pada hari Jumaat, kan, bersedekah pada hari Jumaat. Baik, pasal apa? Pasal kita tengok memang ada keterangan ataupun pendapat-pendapat ataupun riwayat-riwayat daripada para ulama yang menganjurkan dan menceritakan kelebihan untuk kita bersedekah, memperbanyakkan sedekah pada hari Jumaat. Contohnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Antara ulama Syafi'iyah, ulama dalam mazhab Syafi'i, contohnya adalah Al-Imam Asy-Syarbini. Kan, dalam Al-Imam Asy-Syarbini, kan, dia cerita dalam kitab dia Al-Iqna', kan, dia cerita dalam kitab dia Al-Iqna', dia cerita pasal hari Jumaat, kan. Maka dia dalam ketika dia bercerita tentang fadilat dan juga kelebihan yang ada pada hari Jumaat, maka dia pun cerita tentang sedekah, kelebihan, keistimewaan sedekah pada hari Jumaat. Dia kata wa yusannu, dia kata dianjurkan, disunatkan kathratus sadaqah, iaitu memperbanyakkan sedekah, dan juga wa fi'lil khair, dan juga memperbanyakkan amalan-amalan, perbuatan baik, perbuatan saleh, fi yaumiha wa lailatiha, iaitu pada waktu siang hari Jumaat dan juga malam hari Jumaat, yakni malam ni dan juga hari esok. Memperbanyakkan sedekah. Siapa yang cakap ni? Iaitu Al-Imam Asy-Syarbini. Dan Al-Imam Asy-Syarbini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata memperbanyakkan amalan-amalan baik, amal soleh pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Apa dia? Memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan amal-amal soleh pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Memperbanyakkan selawat kepada Nabi pada malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Jadi itu antara yang disebut oleh ulama Syafi'iyah. Jadi memang ada keterangan di kalangan ulama-ulama silam, kan, di kalangan ulama salafus salih, termasuk di kalangan ulama mazhab Syafi'i, pasal banyakkan sedekah pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Itu mazhab Syafi'i. Baik, kalau kita tengok dalam mazhab Hanbali, ulama-ulama Hanabilah, contohnya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, dalam kitab dia yang terkenal Zadul Ma'ad, Imam Ibn Qayyim, dia ada ceritalah antara kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang ada pada hari Jumaat, kan. Dia cerita antaranya, dia menceritakan tentang kelebihan tadi. Ada kira-kira dia kata al-khamisa wal 20, ada 25, kan, ada 25 kelebihan amalan pada hari Jumaat. Antara yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad, dia kata bahawa sedekah pada hari Jumaat ada keistimewaan yang khusus jikalau dibandingkan pada hari lain. Maknanya dia nak cerita sedekah hari lain ada pahala, banyak pahala, tapi pahala sedekah hari Jumaat tu dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Siapa yang kata ni? Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dia kata sedekah pada hari Jumaat, dia kata bila dibandingkan dengan sedekah pada hari lain, tengok ni, ini adalah perbandingan, comparison yang dibuat oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah antara sedekah malam Jumaat ataupun hari Jumaat dengan hari lain. Maka dia kata apabila dibandingkan sedekah pada hari Jumaat dibandingkan dengan sedekah pada hari lain yang bukan hari Jumaat, maka dia kata seumpama, dia kata seperti perbandingan di antara sedekah dalam bulan Ramadan dengan sedekah di bulan selain daripada bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahawa di sisi Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah,
Hari Jumaat ni kita hendaklah memperbanyakkan sedekah. Kan, tambah pula sekarang ni sedekah bukan saja mesti, bukan perlu sedekah secara fizikal mesti pergi situ pergi sini. Sekarang ni online pun boleh. Kan, online pun boleh. Macam-macam cara sekarang ni. Banyaklah. Kita nak pergi sendiri, nak keluar pun boleh. Cuma sekarang ni banyak ada halangan PKP, jadi pergerakan kita agak terbatas lah. Dan agak terbatas. Tetapi nak ceritanya ialah peluang tu banyak. Kan, peluang itu besar. Maka dia kata, Imam Ibn Qayyim kata, selepas dia kata bahawa kelebihan sedekah pada hari Jumaat dengan hari biasa yang bukan hari Jumaat seumpama sedekah dalam bulan Ramadan dengan sedekah yang bukan bulan Ramadan, maka Imam Ibn Qayyim kata, aku pernah melihat Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, guru dia, tok guru dia kata, aku pernah melihat Imam Ibn Taymiyah, dia berangkat, dia keluar rumah dia hari Jumaat, maka dia bawa apa yang ada dalam rumah dia, ada roti ke, ada makanan, ada apa ke, dia bawa sekali apa yang ada dalam rumah dia, maka bila dia keluar daripada rumah dia, dia akan sedekahkan kepada orang. Hak mana dia jumpa tu secara senyap-senyap. Kan? Dia sedekah secara senyap-senyap. Dia bukan kata dia iklankan sedekah. Sedekah ni dia yang afdalnya, yang paling utamanya senyap-senyap. Kan? Tapi kalau ada keperluan untuk kita iklankan, untuk kita zahirkan, bolehlah. Tapi itu yang kedua. Yang pertamanya, baik, lebih afdal kita diam-diam. Tapi kalau ada keperluan, fadal, untuk kita iklankan, untuk kita zahirkan, tunjuk. Mungkin kita ada sebab-sebab yang tertentu lah. Kita nak galakkan orang ikut kita ke, kita nak bagi kesedaran kepada orang bahawa kat situ tempat tu ada orang susah ke apa ke. Itu terpulang kepada keadaan-keadaan yang tertentulah. Itu berdasarkan kepada perkiraan masing-masing. Tapi yang penting, Imam Ibn Qayyim kata hari Jumaat dia tengok Imam Ibn Taymiyah, dia bawa apa yang ada di rumah dia, roti ke, makanan ke, apa yang ada, dia bawa, dia bagi kepada orang secara senyap-senyap. Dan dia kata, aku dengar apa yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah, guru dia ni. Dia kata, aku dengar. Dia kata, apa kata Imam Ibn Taymiyah? Imam Ibn Taymiyah kata, apabila Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak pergi jumpa Rasulullah, sedekah dulu. Maka Imam Ibn Taymiyah kata, maka bersedekahlah sebelum menghadap Allah Ta'ala, yakni sembahyang hari Jumaat tu. Dia kata lebih afdal dan lebih besar fadilat dia, lebih besar keutamaan dia. Jadi siapa-siapa yang ada peluang hari Jumaat, walaupun kita sekarang ni tak boleh sembahyang Jumaat dan sebagainya, tapi kalau ada cara, ada jumpa sasaran yang tertentu, ada orang yang kita tahu perlukan bantuan dan sebagainya, ambil peluang esok ataupun malam ni, bagi. Sekarang ni kita dengar apa, ada student, ada pelajar sekolah yang perlu laptop. Saya tengok dalam Facebooknya apa semua, ada pihak-pihak yang tertentu bagi bantuan, sumbangan laptop. Kita tengok apa lagi, macam-macam kan, yang bagi sumbangan, ada yang bagi duit, ada yang bagi makanan. Maka kita ambil peluang hari Jumaat untuk kita bersedekah. Tapi bukan bermakna jangan bersedekah pada hari lain. Cuma hari Jumaat tu kita ambil peluang, kita lipat gandakan, kita perbanyakkan. Itu yang kita maksudkan. Jadi, dan itulah juga yang menjadi amalan di kalangan para salafus salih. Maka hendaklah kita jadikan ini sebagai satu rutin, kan, satu tradisi. Dan tradisi ini satu tradisi yang baik. Bukan bermaksud hari Isnin, hari Rabu kita tak sedekah, bukan maksud macam tu. Tetapi maksudnya ialah untuk hari Jumaat tu ada special. Kan, untuk hari Jumaat tu ada special sedekah yang kita nak bagi kepada sasaran kita, orang yang memerlukan bantuan. Jadi pada hari Jumaat ni, malam ni esok, maka kita banyakkan sedekah, kan. Selain daripada kita dah sebut tadi, hendaklah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab siapa yang memperbanyakkan selawat,
kepada Nabi pada setiap hari Jumaat. Ini disebut dalam hadis Abu Umamah. Dan hadis Abu Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksud dia ialah perbanyakkan selawat kepadaku setiap hari Jumaat. Nabi kata, banyakkan selawat kepadaku setiap hari Jumaat, kerana selawatnya umatku akan dipersembahkan kepadaku pada hari Jumaat. Segala selawat kita ni hari Jumaat akan diberikan, dipersembahkan, presented kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, dia akan paling dekat darjatnya denganku. Siapa-siapa nak duduk paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, maka dia kena paling banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumaat. Riwayat ni ada dalam diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Maka macam kita lah, kita kalau ambil gambar pun, kalau boleh duduk paling dekat dengan yang di Pertuan Agong, tu kira mulia sangatlah kan, itu menunjukkan kelebihan sangat. Maka apatah lagi kalau kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain daripada sedekah, selain daripada banyakkan selawat, baca surah Kahfi yang kita selalu cerita tu, ingat malam ni dan juga hari esok banyakkan doa, sebagaimana hadis Sunan Abi Daud kan, banyakkan doa apa? Kita nak doa apa? Doalah, doa pasal rezeki ke, doa pasal kesihatan ke, doa pasal kebahagiaan ke, doa pasal dosa ke, pasal apa ke, banyakkan doa kita pada malam ni dan juga pada hari esok, sempena hari Jumaat. Dan juga hari Jumaat ni kita mandi elok-elok kan, kita mandi elok-elok, kita gosok gigi. Sekarang ni ada mouthwash, dan kita tengok ada kajian di kalangan pakar perubatan, terutamanya pada musim COVID-19 ini, bagus kalau kita pakai mouthwash yang high quality. Saya tak mau sebutlah brand apa, yang tu sahabat-sahabat boleh Google sendiri, boleh search sendiri dalam internet. Ada kumpulan-kumpulan pakar perubatan buat kajian tentang bagus kalau kita berkumur-kumur dengan pembasmi kuman, dengan pembasmi kuman mouthwash yang tertentu. Yang tu kita carilah yang terbaik, brand ataupun yang berkualiti tinggi kan. Lepas tu wangi-wangi kan. Kita bagi siapa yang boleh pergi sembahyang Jumaat, dia pergi sembahyang Jumaat, pakai yang elok-elok. Itu tanda kita meraihkan hari yang utama ini, hari yang terbaik ini, pakai pakaian yang terbaik dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama, bila kita ada anak-anak di rumah kan, kita kumpulkan keluarga kita ceritakan kelebihan malam ni, malam Jumaat. Kita ceritakan kelebihan hari Jumaat, hari esok. Carilah waktu malam ni ke hari esok, kumpul keluarga kita, cerita, bagi tahu apa yang patut kita lakukan pada hari ini, sempena hari Jumaat, penghulu kepada segala hari. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita dapat manfaat daripada kuliah 30 minit kita pada malam ni. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang memperbanyakkan amal soleh pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari, dan juga hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.